Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita syukurlah pagi ni dapat jumpa. Allah Ta'ala dengan rahmatnya masih memberi kita ruang untuk duduk dalam majlis ilmu. Inilah tandanya kita, salah satu tanda kita dalam hidayah. Apabila kita ada kehendak yang besar untuk belajar agama dan kita ada lagi masa, kita ada umur, kita ada lagi ruang untuk mohon ampun kepada Allah. Masih lagi hari ini Allah hidupkan kita, moga-moga dapat menggunakan waktu yang tak tahu baki yang berapa ni untuk kita ambil manfaat sebanyak mungkin. Hingga satu hari nanti kita dah tak ada dah, kad pejabat pun tak ada, orang pun masuk nama kita dalam WhatsApp group kata kita dah meninggal dunia. Dekat taman kita orang masuk dalam WhatsApp group juga kata kita meninggal dunia. Dekat masjid surau orang masuk dalam info masjid surau dalam WhatsApp group juga kata kita dah meninggal dunia. Dan juga waktu tu semua adik-beradik kita akan datang rumah kita di Kuala Lumpur ni untuk tengok kita pada kali terakhir. Dan mak kita yang bertongkat, yang kursi roda pun kena datang juga untuk tengok kita kali terakhir. Dan waktu itulah nanti tutupnya segala pintu-pintu amalan dan tutupnya buku. Tutupnya buku kita. Jadi sementara buku ni masih terbuka, masih ada ruang, mari kita gunakan manfaat yang mungkin lah. Okey, pagi ni nak belajar tauhid lagi, beriman kepada Allah. Fakta yang ke-20 yang saya kumpulkan daripada kitab-kitab yang saya belajar dan juga daripada mulut-mulut guru yang saya belajar dan juga daurah-daurah yang pernah saya ikut, dan pengajian-pengajian yang pondok yang pernah saya ikut. Jadi kita ambil nota-nota ni, kita ambil kitab-kitab mana dan kita tulis apakah kenyataan yang kita kena tahu apabila kita berkatakan kita beriman pada Allah. Okey, sekarang ni nombor 20 lah. Nombor 20. Maknanya bila fakta ni kita kata apa? Wajiblah seseorang itu yang dikatakan beriman pada Allah itu dia beriktikad. Ni nombor 20 ni kenyataan dia ni lah. Tiada yang memberi hidayah dan taufik kecuali Allah. Ni ada dua benda yang macam sama lah tapi dia berbeza. Hidayah ni kita kata kesedaran lah. Hidayah ni kita kata petunjuk. Kalau kita nak bahasa yang mudah, taufik ni yang saya ambil daripada mulut guru lah. Ini taufik ni adalah kita kata kekuatan yang Allah beri. Taufik pun yang Allah beri juga. Ini pun Allah beri juga. Tak ada yang kita boleh beli kat kedai. Tak ada. Allah beri. Kekuatan yang Allah beri pada seseorang untuk melaksanakan taat dan meninggalkan perkara yang dicegah. Tak nampak? Ya. Okey dah.
Orang nak nampak? Okey, ni ini beza dua ni lah. Kenapa hanya Allah yang boleh beri petunjuk? Ini dua ni, saya tunjuk sini. Yang boleh memberi daya taufik Allah, kerana ini adalah salah satu sifat ketuhanan. Maknanya hanya ada pada Tuhan je. Apa saja yang makhluk tak boleh buat, tetapi hanya Allah boleh buat, itulah dikatakan sifat ketuhanan. Memberi manfaat, memberi mudarat. Itu tipu sifat ketuhanan. Jadi makhluk tak boleh beri. Hatta Rasulullah pun tak boleh beri. Sebab Rasulullah dia manusia, dia makhluk. Tapi dia boleh ajak, dia disuruh beritahulah. Dan Allah beritahu dalam Quran, dia pun tak boleh beri. Kita tengok, kita tulis sini, even bahasa Melayu apa? Even Rasulullah pun tak boleh beri hidayah. Bahasa Melayu apa? Saya ni beranak kat Scotland lah, tu saya tak tahu. Apa? Walaupun. Walau One SPMA English. Apa even walaupun lah. Walaupun. Yang paling dekat walaupun. Hatta. Hatta. Ada perkataan lagi best. Hatta. Hatta ni bahasa Arab bahasa tahu. Hatta ta'tiyamul bayinah. Tadi saya sembang tubuh dekat Buslanul Ulum. Saya kadang-kadang saya peka yang keliling saya lah. Saya sunat subuh kan, saya bersalam. Lepas tu ada seorang sembahyang sunat kat belakang ni. Dia pakai mask. Saya tengok muka dia memang, walaupun tak nampak muka kan, nampak lah dia ni orang tua lah. Orang tua macam saya lah. Tapi rasa lebih tua saya kot. Dia tak boleh duduk bersila. Dan dia masa doa tu dia melutut. Dia tak boleh duduk. Sakit kaki kot. Dia lutut. Tapi cara dia doa tu yang menyentuh hati saya lah. Sama ramai budak KKR macam tu Saya kata budak KKR lah. Dia panggil saya Ustaz. Ustaz, mengajar pagi ni KKR. Budak KKR ni. Kalau orang tak KKR, dia tak panggil saya Ustaz. Mana dia kenal saya. Dia melutut. Dia pakai mask. Lama. Daripada dia lepas main sunat tu sampai orang kamat. Tu benda betul tu. Sebab doa antara azan dan kamat ni Allah tak tolak. Itu dah hadis kan. Itu lah. Bagus. Saya suka tengok benda gini sebab dia ngajar saya lah. Dia ngajar saya. Maknanya kita ni kena khusyuk doa. Lepas tu Imam Ghazali kata, kalau kau nak berubah, kau tengok keliling dan ambil iktibar. Ambil iktibar lah. Tengok orang doa, duduk tak boleh ni. Lipat kaki tak boleh, melutut je. Tapi tegak diam macam batu. Mulut kemak-kamit. Saya kat depan, saya kata amin dalam hati saya lah. Apa ni minta, mesti yang baik kan. Kita, moga-moga kita amin, diamin kan. Adalah salah satu daripada amin ni Allah angkat. Allah terima, kita tak tahu lah. Lepas tu kalau nampak orang doa dengan sungguh-sungguh, kita angkat tangan juga, kita amin. Saya pernah tengok budak muda pakai helmet kan. Letak helmet, semayang, sujud memang lama. Tu saya nak ajar. Biasa sampai awal saya duduk kat masjid.
nampak dia kat sana sujud lama. Lepas tu bangun, doa lagi lama. Saya tak tahulah apa hajat dia lah. Saya tak nampak dia kat masjid tu. Mungkin dia dalam perjalanan kan. Tak tahulah dia dapat khabar anak dia sakit ke apa, kita tak tahu. Tapi sebagai orang yang dikatakan meresai keresahan mukmin lain. Tu orang beriman tu dia kena, orang mukmin sedih, orang Islam lah, kita pun sedih lah. Jadi bila tengok dia doa lama, tunduk macam nak menangis. Kita yang dekat nampak dia jauh ni pun kita angkatlah tangan. Kita kata, Ya Allah, kau makbulkanlah apa kehendak dia. Yang aku tak tahu. Mana tahu dia jauh kan. Tapi dia tahu apa dia nak. Dan aku mohon, Ya Allah, kau makbulkan. Itu yang paling bagus lah. Itu yang paling baik. Imam Ghazali kata apa? 4 kaedah kalau kau nak baiki diri. Ini dalam Ihya Ulumuddin. Pertama, berguru. Kena ada ustaz lah, ustazah. Kedua apa? Bersahabat dengan orang soleh. Ketiga, ambil kata-kata musuh jadi cermin. Musuh ni tak suka kita, dia akan cakap keburukan kita. Jadi ambil jadi cermin. Betul tak? Kalau betul, repair lah. Baiki. Keempat, lihatlah alam sekeliling dan mengambil iktibar. Lihatlah alam sekeliling dan mengambil iktibar. Jadi tu yang bila pergi mana-mana tu, tengok keliling, jangan kata apa-apa kat orang. Tengok keliling, ambil apa ilmu yang Allah nak bagi kat kita. Apa ilmu yang Allah nak bagi kat kita. Mesti ada ilmu. Tidak ada apa-apa yang Allah buat itu sia-sia. Tak ada. Kita ternampak ni. Tak ada sia-sia. Mesti ada pengajaran. Jadi ambil pengajaran lah. Hatta dalam kitab kata, kau keluar rumah, kau melihat orang berbuat maksiat. Sunat engkau pulang ke rumah nanti, engkau sujud syukur. Dengan niat, syukurlah aku tak buat macam mana orang tu buat. Bukan kita kata orang tu jahat. Tak. Dia jahat tak jahat tu nilai Allah. Kita tak tahu. Tapi kita ambil pengajaran. Tu kalau pergi pondok dekat Minangkabau kan. Ranah Minang. Keluar di airport, ada tu. Selamat datang ke Ranah Minang. Alam Takambang menjadi guru. Kalau dekat pondok-pondok dia orang buat perkataan ni lah. Alam Takambang menjadi guru ni maknanya alam yang luas terbentang ni dia jadi cikgu kat kita. Kalau kita sedia nak belajar. Kalau sedia nak belajar lah. Kalau tak sedia nak belajar, kita tak dapat apa-apa lah. Tak dapat apa-apa. Tapi kalau sedia nak belajar, Allah Ta'ala akan ilhamkan kita apa ilmu yang kita boleh dapat. Dulu saya ngajar Jumaat pagi gini kan. Ini cerita lama ni. 10 tahun lalu gitulah. Saya Jumaat pagi, saya ngajar dalam pukul 6.45, pukul 7 lah. Pukul 7 sampai pukul 8, Gombak. Bukit Gombak. Saya ngajar tu dalam setahun jugalah, sampai setahun. Barulah mereka ni pergi kelas. Jadi saya jadi cikgu yang pertama lah untuk ajar diorang pada pagi Jumaat. Jadi saya subuh dekat R&R, belakang dia ada masjid yang kubah hijau tu, apa nama itu? Pahlawan, Kampung Pahlawan apa nama dia? Gitulah. Kita berhenti tepi masuk dalam, parking. Situ pun ada seorang juga. Kalau hari Jumaat saya selalu perasan, saya lepas subuh saya duduk situ tau. Duduk sampai satu waktu syuruk baru saya keluar lah. Sebab tak nak datang awal-awal. Sebab Dewan mengajar tu tak buka. Bosnya tak buka. Ada juga abang ni yang saya perasan dia suka duduk belah kiri, ujung. Dia lepas subuh dia akan duduk, lepas tu dia angkat tangan dan dia akan nangis. Kalau kita dekat dengan dia kan, kita dengar dia nangis. Saya terperasan dia nangis. Dia nangis sampai waktu syuruk dia nangis sampai 7 lebih saya keluar tu dia masih nangis. Tapi abang ni tak tua sangat lah. Masa tu pun umur saya 50 lebih. Dia baik-baik saya lah. Saya selalu puati dia. Dan memang itulah rutin dia. Masa tu orang surau dah tak ada dah. Orang masjid tu dah tak ada. Adalah seorang dua kan kat ujung-ujung. Jadi kita belajar bagaimana orang yang sungguh-sungguh ni. Tak tahulah dia doa apa, tak tahulah dia minta ampun ke apa kan. Kita belajarlah. Patutnya hati kita kena situ. Okey. Ni hatta
Rasulullah pun tidak boleh memberi hidayah. Nanti nak kena faham betul ni. Rasulullah pun tak boleh beri hidayah. Dia hanya boleh usaha, ikhtiar, dan dia boleh doa. Dan dia boleh doa. Dan dia sangat bersyukur bila ada orang nak terima Islam pada waktu itulah. Contohnya cerita anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ikrimah ni nama anak Abu Jahal. Satu hari dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, Islamkan aku. Rasulullah tengok ni anak Abu Jahal. Bapak dia memang Abu Jahal ni ibu segala jahil. Itu mana Abu Jahal? Ibu segala jahil. Anak dia kata, Islamkan aku wahai Rasulullah. Rasulullah tengok anak Abu Jahal. Dia rasa sangat gembira lah. Dan dia memegang tangan kanan dia dan meletakkan di dahi dan dia berkata, Alhamdulillah. Kalau kita nak kata Alhamdulillah, kita boleh buat macam Nabi buat lah. Niatkan ikut Nabi. Nabi buat macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia rasa seronok. Lepas tu beberapa hari, beberapa kali, beberapa bulan lepas tu dia pernah berjalan dengan Ikrimah. Dan pernah Ikrimah ni tersepak pasir, kena pada orang lain lah. Ada orang tengah tidur bawah pokok tamar. Orang dulu mana ada homestay. Dia nak tidur mana tidur lah. Maka orang ni orang Islam. Dia buka mata tengok Ikrimah. Dia kata, hey anak Abu Jahal. Dia kata itu. Rasulullah kata, kau jangan panggil dia anak Abu Jahal. Panggil dia Ikrimah. Jangan sebut nama bapak dia. Rasulullah tak bagi. Masalah itu macam hina lah. Hina dia kan. Bapak kau jahat lah. Gitulah. Sayangnya Rasulullah dengan Ikrimah ni. Saya pergi Wadi Berkat tu. Dia orang ambil saya dekat hotel kat Mekah. Dia WhatsApp. Ustaz, nama saya... dia tak panggil Ustaz dengan Tuan. Tuan, nama saya Ikrimah. Saya akan datang ambil Tuan dekat bilik hotel lah. Tu bila tengok Ikrimah tu, saya ingat cerita tu. Budak tu nama dia Ikrimah. Budak tak budak lah, 50 umur dia. Ini kita kena ingat, Rasulullah sendiri, sebab tu orang kata hak milik mutlak Allah ni segala-galanya. Tapi lebih pada perkataan hidayah dan taufik. Okey. Ni dalil dia apa ni? Apa dalil dia? Ni surah dalam Quran sebut. Al-Qasas ayat 56. Apa Allah berfirman? Sesungguhnya engkau ni dimaksudkan oleh ulama tafsir, wahai Muhammad. Rasulullah, Allah Ta'ala wujud pada kekasih dia, pada Rasul, tidak berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kendaki. Sebab tu kalau kita kata, apakah sifat harus bagi Rasul? Kalau dari tauhid dia dibaca kat situ. Sifat harus bagi Rasul ialah bersifat dengan sifat manusia. Ni bagi Rasul ni, dia bersifat dengan sifat manusia. Artinya, Rasul tidak
memiliki sifat ketuhanan. Dia tak boleh bagi hidayah. Dia tak boleh bagi taufik. Kalau orang itu dia sedar sembahyang dia ni wajib, tapi dia tak buat, dia tak ada taufik, dia ada hidayah. Kalau orang itu sedar tutup aurat ni wajib, tapi dia tidak tutup aurat, dia tahu, dia sedar, maknanya dia ada petunjuk kata tutup aurat ni wajib, tapi dia tak tutup aurat, maknanya dia tidak ada taufik. Cuba tanya orang-orang tutup aurat, tahu tak? Tahu. Tahu. Tanyalah perompak penyamun, tahu tak? Tak boleh merompak dalam penyamun. Tahu. Tapi kenapa merompak penyamun juga? Kenapa tak boleh tahan diri? Dia tak ada taufik. Ni guru cakap mulut. Taufik apa? Kekuatan. Dia bagi ringkas lah. Kekuatan buat taat, kekuatan tinggalkan maksiat. Kalau katanya mudah itulah. Itu nama taufik. Jadi dalam Quran pun sebut. Dalam Quran pun sebut. Sebab tu kalau kita ni nasihat kawan, nasihat siapa-siapa, dan dengan izin Allah dia berubah. Bukan sebab kita nasihat. Kita hanya diberi jalan untuk dapat pahala je. Siapa yang bagi dia berubah? Allah Ta'ala yang bagi dia berubah. Bukan kita. Tak boleh kata kalau aku tak nasihat kau masuk neraka. Tak. Bukan. Sebab apa? Makhluk ni dia tak beri bekas. Dia tak beri bekas. Tapi disuruh untuk berikhtiar. Ikhtiar supaya perbuatan ni, ni kalau buat yang baik lah. Dakwah buat yang baik. Dakwah ikhlas hati supaya dekat bantuan Allah. Tapi Allah tidak mengharapkan kita usaha dan dia bagi jawapan. Tak. Dia tak perlukan apa-apa. Dia tak perlukan siapa-siapa. Tak perlu. Tapi dia suruh kita berdoa. Macam doa tu juga adalah ikhtiar lah. Doa ini sama macam ikhtiar. Ikhtiar kita sakit makan ubat. Lepas tu kita minta, ya Allah sembuhkan aku. Level dia level ikhtiar. Allah tidak akan terpaksa untuk membuat sesuatu kerana kita doa. Tak. Sebab dia ada iradah. Iradah ni maknanya lawan iradah ni tergagah. Dia takkan terpaksa. Dia takkan terpaksa. Sebab dia Tuhan. Dia buat atas kehendak dia nak buat. Kehendak dia nak buat. Jadi kalau dua perkara ni, jadi manusia disuruh mohon. Yang dua ni lah. Hidayah dan taufik. Disuruh mohon. Tapi yang menunaikan adalah Allah. Yang mengkabulkan adalah Allah. Jadi kena usaha cara macam mana? Caralah pergilah belajar ke, pergilah apa ke. Ikhtiarlah. Ikhtiar. Tapi yang mengkabulkan siapa? Yang mengkabulkan Allah. Banyak doa kita mohon hidayah. Pagi tadi baca je kunut. Allahumma hdini fiman hadait. Hadait. Lepas tu dalam semayang ada juga minta Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini petunjuk. Ada juga minta wa'afini, sihat. Ada juga minta tapi tak sedar. Tak rasa masa baca tu, tak rasa minta sihat, minta afiat. Tak rasa. Sebab lalai dalam semayang. Jadi beri jalan dah. Semayang memang dia minta kesihatan. Tapi tak rasa lah. Cuma baca, mulut baca, hati tak tahu kat mana lah. Dia yang minta ni hati. Mulut dia bercak je.
Yang minta ni hati. Kalau mulut ucap, hati tak rasa, tu bukan minta. Allah melihat hati kita. Apa yang kita minta lah pada hati kita. Pada hati kita. Jadi bila mengucapkan Rabbi Pilli tu, rasa betul-betul hati ni aku minta ampun. Sebab apa? Ulama kata, kalau Allah tak ampunkan kau, walau dosa kecil. Dosa kecil tau. Walau dosa kecil, engkau akan masuk neraka. Sebab dosa ni jawapan dia neraka. Dosa ni dia punya balasan dia neraka. Walau dosa kecil. Kalau Allah tak ampunkan kau. Lepas tu masa Rabbi pilih tu kena minta dengan rasa takut. Jangan Allah tak ampunkan kita. Jangan Allah tak ampunkan kita. Sebab tu orang yang mati, jenazah-jenazah, walaupun dia ni orang soleh ke, orang tak semayang ke, orang jahat ke, tahu-tahu aurat ke, apa benda ke, muda ke, tua ke, banyak amal ke, mesti baca dekat dia Allahumma fillahu ke, Allahumma fillaha. Mesti yang pertama, mesti doa dekat dia minta ampun. Kalau yang ni tak baca, tak sah. Sembahyang mayat jadi tak sah. Jadi berdosa satu kampung. Ya, berdosa satu kampung. Kenapa? Fardu kifayah. Jadi penting tu ampun. Penting tu minta ampun. Sebab tu bila baca Rabbi Pilli ni nak kena rasa betul-betul betapa banyaknya salah kita pada Allah. Walaupun kadang kita kata tak ada salah pun, sebenarnya kita banyak salah. Rasa tak ada salah dengan Allah itu pun dosa. Rasa tidak berdosa ialah dosa. Sebab apa? Tak ingat Allah ni dosa. Kita kerja ni mana kita ingat Allah. Betul lah. Sibuk ni gitu, gini gitu. Semayang baru ingat Allah. Tak ingat Allah ni dosa. Pada ulama-ulama tasawuf dia kata tak ingat Allah ni dosa. Jadi dosa tak ingat Allah ni pun dah banyak. Belum dosa-dosa lain yang nak sebut lah. Dosa tak belajar fardu ain, dosa tak tahu fardu ain. Itu pun dosa hari-hari yang tulis pada buku. Dosa-dosa lain yang kita tak tahu. Kita sedar tak sedar. Jadi mohon ampun, mohon hidayah. Mohon hidayah. Kalau Allah beri, Allah nak beri, orang jahat pun beri dia baik. Orang sangat jahat. Contoh yang dalam kitab kata, Umar Al-Khattab. Sayyidina Abbas kata apa? Engkau berceritalah pasal Umar, dia akan menambahkan iman. Ibn Abbas kata gitu. Ibn Abbas kata kalau nak cerita pasal sahabat yang boleh kita dengar cerita dia, boleh menambah iman, cerita pasal Umar. Dan Umar ni dia antara orang yang paling marah. Paling marah dengan Rasulullah ni Umar lah. Dia dengar bawa agama baru, ahli macam-macam lah dia dengar kan. Viral yang tak baik tu. Dia punya pembantu kata, aku pernah tengok Umar asah pedang kat rumah. Dan dia suruh pembantu dia, kau cari racun paling bisa dekat Mekah ni. Racun. Dia nak letak kat pedang dia. Dia kalau gini mati juga. Tapi kalau gini ada bisa, ada racun kan. Lagi teruk lah, lagi sakit mati. Lagi menderita lah. Dia nak taruh racun. Dan dia asal pedang dia, lepas tu dia taruh racun. Dia standby dah pedang ni. Masa dia asal pedang, ada orang cakap dengan dia, engkau nak buat apa? Dia kata pedang ini akan memakan leher Muhammad. Dia kata gitu. Tu jahat tak jahat tu? Jahat tak jahat? Dia dah tinggi. Dia naik kuda. Kaki dia boleh cecah dekat lantai. Saya masa pergi Wadi Berkat tu kan, saya nampak kuda yang Arab, yang keturunan Rasulullah je kuda. Kuda ni dia ada sebab anak, dia ada nama. Dan dia akan disebut keturunan apa kuda ni. Macam kita lah, macam kita tak sebut. Kita tak sebut sebut tak? Melayu, Jawa, sebut tak? Tak sebut. Tapi Islam sebut. Melayu sebut tak? Melayu, Cina, India kan? Tapi kalau Jawa sebut Melayu juga. Betul tak? Nama dia Ali bin Martopo. Martopo confirm lah. Kan, nama-nama orang dia lah. Adalah makna yang baik tu. Bangsa Melayu. Maknanya Melayu ni apa-apa lah. Mandalain ke Jawa ke apa benda ke Melayu.
Tapi kuda ni dia ada nama-nama baka dia. Dan ada satu ni, nama baka ni kuda yang Rasulullah pakai. Saya tak tahu nama apa lah. Dia tunjuk saya kuda tu. Memang segak lah nampak kuda tu. Lepas tu dia kata dia nak bawa bagi saya naik kuda Arab. Kuda Arab ni kuda putih. Kuda Arab ni dia sederhana je, tak tinggi. Saya membayangkan masa naik kuda tu, macam mana Omar dia tinggi sampai kaki boleh. Lepas tu mana pernah dengar Omar kena seksa. Bila masuk Islam, orang takut dengan dia. Kalau orang berjalan, orang nampak yang besar tinggi tu dia. Dia pernah naik kuda, masa dia di Amirul Mukminin, kuda tu patah. Kuda tu punya tulang belakang patah. Jadi dia dakwa. Dia ni ketua. Dia dakwa, dia ambil lawyer, dia dakwanya orang yang jual kuda ni. Dia kata kau jual kuda, tak bagus di kuda. Orang kuda ni tak nak kena saman, dia lawan balik. Dan orang punya kuda ni menang. Orang punya kuda ni menang. Padahal waktu tu dia Amirul Mukminin. Kalau dia nak, dia ketua kan. Kalau dia nak, boleh saja. Tapi dia tak nak. Biar dia adili yang betul. Dia asahnya pedang, dia taruhnya tu, di tengah asah-asah, taruh racun, ada orang datang jumpa dia. Kau nak buat apa ni? Ni dia kata pedang ni akan memakan leher Muhammad. Dia kata bukan kau je, ada orang sana pun tengah asah pedang tu nak bunuh Nabi Muhammad. Dia pergi kat orang tu, dia penggal kepada orang tu. Dia kata, aku tak nak dengar ada orang lain nak penggal dia. Aku akan penggal dia. Wah, nak tahu dia jahat tak jahat betul lah. Lepas tu dia pergi lah, cari. Masa pergi cari tu, ada orang kata, engkau ni marah siapa? Engkau marah Muhammad. Tahu tak, adik engkau dah ikut Muhammad. Itu cerita tu. Kau marah orang ikut Muhammad, adik engkau sendiri ikut Muhammad tau. Lagilah kawan ni terbakar. Dia cari adik dia. Tu yang cerita tu adik ipar dia tengah baca surah Taha ayat 1 sampai 5. Lepas tu ada ulama' kata kalau masak, masa kacau makanan tu baca ayat 1 sampai 5. Moga-moga lembut hati keluarga yang makan lah. Lembut hati maknanya dia jadi baik lah. Nak cakap gitulah. Itu yang bila apa yang kau baca, dia baca balik. Itu yang dia lembut hati tu. Dia kata bawa aku jumpa Muhammad. Dia kata kau mesti sign satu perjanjian. Sayyidina Umar ni dia boleh baca, dia pandai baca. Dia pandai menulis. Yang engkau tidak akan apa-apakan Nabi Muhammad SAW. Rasul kami. Adik dia kata. Dia sign. Orang Arab dulu dia berpegang pada perjanjian tu. Mereka ni sangat pegang pada perjanjian. Orang Arab dululah. Sekarang pergi umrah, agensi dah bayar 200,000, sampai sana kadang-kadang bilik tak ada. Ada orang bayar 2,000, nak pulang balik bilik. Engkau pergi bilik lain. Pulang balik duit. Ni pernah berlaku pada agensi Malaysia lah. Adalah dia orang yang kena marah. Padahal orang hotel ni yang buat. Bayar 200,000, jemaah dah sampai ni, dah penat. Nak masuk bilik, tak ada. Kita dah ambil duit, orang lain offer 250,000. 200,000 ni, okey ambil duit ni, pergi cek hotel lain. Nangis-nangis lah orang bertabis ni kadang. Ni pernah berlaku ni. Pernah berlaku. Patutlah minta tolong geng-geng mana. Tu yang pindah hotel jauh tu. Kadang-kadang dapat hotel dekat, tambah 1,000. Waktu hari tu je tambah 1,000. Tu jemaah kena back in dekat agensi 1,000. Macam-macam lah cerita. Kadang bukan silap agensi. Saya cakap betul. Kalau saya dengar betul-betul cerita kesian tu. Tu yang dibawa jumpa Rasulullah kan. Dia ketuk rumah. Dia ketuk Muhammad, dia panggil. Orang kenal suara dia. Berterabur orang lagi dalam rumah tu. Rumah ni tempat berkumpul orang Islam yang baru masuk Islam lah. Masuk 30 lebih orang baru. Takut dengan suara dia. Sayyidina Hamzah ada. Yang kata, wahai Rasulullah, jangan risau, aku buka. Sayyidina Hamzah ni panglima kan. Aku akan hadapi dia. Rasulullah kata tak, aku buka. Rasulullah lagi berani. Kalau dia masuk dengan baik, kita terima dengan baik. Kalau tidak, kita akan uruskan dia. Dia masuk. Dia berdiri depan Nabi. Nabi tunggu lah respon dia. Nak belasah ke, nak apa ke. Nabi tunggu. Nabi tak takut. Rasulullah ni tidak takut. Dia tak takut apa-apa. Lepas tu jangan cakap Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Salah. Nabi ni dia tak takut apa. Tapi dia diwahyukan untuk duduk sana.
Bukan bersembunyi di gusur. Jangan guna dalam sembunyi. Salah. Waliullah pun tak takut dengan manusia. Ini kan perlu Rasulullah. Nabi. Dia berdiri. Rasulullah berdiri Rasulullah pegang dalam kitab Arab ni dulu Ustaz baca. Rasulullah pegang dia punya seluar. Orang Arab ni kadang-kadang di jubah dia dalam pakai seluar. Rasulullah pegang seluar dia dan Rasulullah tarik. Boy Makmin slow yang masuk Amin. Tarik seluar dia sampai dia melutut. Tarik. Orang tinggi, badan besar, Rasulullah tarik ke sebelah tangan je. Turun, melutut. Rasulullah bisik kat telinga dia, belumkah datang ketentuan Allah pada engkau? Mana kau ni belum dapat hidayah ke apa ni? Masa tu, dah asal pedang. Dekat rumah adik dia, pedang dah jatuh dah dengan ayat Quran tu. Dah asal pedang, dah kata nak penggal kepala. Jumpa depan Nabi, diam, kaku. Memang ada orang macam tahu. Ada orang kat belakang kita boleh kata dia macam-macam. Kita jumpa dia, orang Terengganu kata jeng. Otak jadi jeng. Tahu cakap apa? Keluh lidah. Kenapa? Dia ada sesuatu dalam hati dia yang dia sangat takut dengan Allah, menyebabkan orang tengok dia orang takut. Nak marah tak jadi, nak apa tak jadi. Memang ada orang gitu. Dia ada hubungan baik, hubungan hati dia kuat dengan Allah. Rasulullah cakap itu. Belumkah datang ketentuan pada engkau, wahai Umar? Sebab dia dah dengar dah, Umar ni nak bunuh dia, nak buat apa kat dia. Dia pun memegang tangan Rasulullah. Wahai Rasulullah, Islamkan aku. Wah, ini perkataan ni. Berkata Ibnu Mas'ud, tidak ada hari yang paling indah sejak aku masuk Islam kecuali hari itu. Bila aku dengar Umar kata, Islamkan aku. Tengok hidayah turun dekat dia. Itu hidayah. Saya pernah Islamkan seorang budak perempuan Indonesia. Nama dia saya ingat lagi sampai sekarang. Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi. Rupanya orang Buddha. Jadi dia nak kahwin dengan seorang lelaki Islam. Orang Indonesia juga. Jadi dia lelaki ni duduk kat surau tempat saya ngajar tu lah. Dekat Jalan Reko. Jadi adalah pengurusi tu dah WhatsApp saya. Kata malam ni Ustaz tolong Islamkan seorang perempuan. Saya cakap okey lah. Lepas isyak lah. Sebab lepas isyak tu kelas. Jadi Islamkan dululah. Jadi kat sana ramai orang Arab. Kat sana surau ni dia ada apartment. Apartment ni UKM sewa. Banyak UKM sewa. Jadi orang Arab ni duduk situ lah. Nak ambil master, ambil degree, ambil PhD. Jadi diorang banyak datang surau sana. Sebelah je. Dekat sangat. Diorang duduklah keliling. Kita pun Islam kalah perempuan ni. Dia duduk situ, kita duduk sini. Bila kita ajar dia mengucap, dia pun mengucap. Habis je dia mengucap perempuan ni, orang Arab ni, Allahu Akbar, hidayah, Allah. Oi. Saya mengemang melomah saya. Orang Melayu dia biasalah senyum-senyum. Orang Melayu dia gitu, dia watak dia gitu kan. Dia senyum-senyum tengok, wah ni dia punya lelaki nak kahwin tu ni. Dia gitu-gitu je lah. Orang perempuan baru datang je. Tengok. Lepas tu adalah orang perempuan saya perasan. Gitu je lah. Orang Arab ni, dia berdiri tau. Dia tak nak duduk. Sebab duduk tak nampak kan, orang ramai. Dia berdiri. Dan surau tu ada sini, ada tingkat. Ni tempat jemaah. Lepas tu yang tempat bawah ni, gitu, belakang tempat perempuan. Nanti kita nak buat daurah ni, 24 bulan 2. Dia orang tawarkan dekat sana. Allahu Akbar, hidayah. Saya dengar, saya terkejut lah, saya tak sangka pula. Sebab saya dah diislamkan, orang Portugis pun ada. Orang Jepun pun ada. Tak adalah seorang di situ. Sebab masa tu, surau tu orang Melayu semua. Tapi saya dah pesan dengan dia orang ambil video. Sebab apa? Nanti lagi 2-3 hari bila saya lapang, saya bawa dia pergi perkim. Perkim bila dah nampak video, nampak gambar. Jadi ustaz tu kata tak mengucap dah.
Tapi kita kena ambil video juga. Takut tak sempat sampai perkim dia mati. Dia mati ni kan bila-bila kan. Kalau tiba-tiba malam tu dia mati, kurangnya kalau berita sampai kat saya boleh tunjuk dengan pejabat agama lah. Kebumikan dia cara Islam. Sebab dia semalam dia dah mengucap. Itu tujuan saya. Lepas tu sampai kat perkim selalu berhubung dengan Ustaz Sulaiman Zing. Ustaz Sulaiman Zing Zia. Zing Zia ni X-I-N-G. Dia ni original Cina punya. Original, bukan spicy, original. Pure punya Cina. Bila saya ambil gambar sebelah dia kata macam adik-beradik. Tak, saya keturunan saya Cina Kelang. Dia Cina Jiangzhou. Dia kata dia Jiangzhou. Tapi cakap Melayu dah pandai lah. Dia tengah proses nak dapatkan PR lah. Sebab dia kata dia tak boleh balik. Sebab cerita dia menyebarkan Islam ni dekat Malaysia ni dah tersebar kampung dia. Orang kampung dia marah. Orang kampung dia ada yang ortodok Buddha ni. Orang kampung dia kata kau balik kau siap. Gitulah lebih kurang dia kata. Jadi dia paksa bawa keluarga dia keluar dan duduk sini lah. Jadi dengan pertolongan perkim sebab dia ada buat dakwah, adalah mereka bagi dokumen-dokumen sokongan lah untuk mereka dia kekal sebagai pendakwah kat sini lah. Itu Ustaz Sulaiman Zing dia. Ada nombor dia ni. Dia kata kalau orang Cina masuk Islam, you bawa saya. Bawa kat dia lah. Bawa kat dia. Jadi saya boleh terangkan bahasa Mandarin. Dia tahulah Malaysia. Dia kata orang sana Cina cakap lain. Cina sini cakap lain. Itu hari pergi naik bas kan. Turun dekat main Zohor dekat tu hari ada belajar tauhid dalam bas. 14 bulan. Turun dekat masjid Cina di Masjid Cheng Ho. Kat Melaka lah. Ekro. Kita datang lah. Memang masjid Cina betul. Merah-merah gitu. Ada pula satu bas datang, rombongan daripada negeri Cina. Saya rasa bukan Islam lah sebab diorang pakai skirt-skirt kan. Jadi siap ni bagilah. Macam Masjid Negara lah, bagi apa tu. Baju hujan tu. Baju hujan tu lah. Sampai ke. Tutuplah rambut-rambut. Masuklah dekat luar-luar. Dewan semayang diorang tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kat luar tu ambil gambar. Jadi saya tengok Cina ni. Dia pandang kita pun macam takut-takut. Dia nampak kita pakai ni kan. Dia tak biasa kan. Saya senyum, saya panggil dia ambil gambar dengan saya. Oh, dia datang. Lepas tu, saya tanya, where do you from? Tak faham sepatah haram. Dia pandang saya, dia tak jawab. Selalunya, kalau orang luar, kalau tanya, where do you from? Dia boleh jawab. Tak jawab. Dia kata apa? Lepas tu saya tanya dia, Shanghai? Saya nak sebut satu kampung dia lah, biar dia tahu. Saya nak tahu kau ni kampung mana. Dia kata, Zingbi. Saya cari tengok Zingbi kan internet tak ada. Kampung mana Zingbi tak tahu. Kalau dia kata Jeli, boleh cari. Dabung pun tak apa boleh cari. Dabung popular. Zingbi. Huanam. Huanam ni saya tahu. Huanam ni satu bangsa. Satu bangsa macam Jawa. Macam itulah. Huanam. Lepas tu saya tak tahu apa je dengan dia. Ni hao ma. Hao. Wah, dia punya. Dia punya seronok tu. Tengok muka macam sepupu aku dia kata. Dia kata ni hao ma. Hao. Kawan dia kata hao. Wah, dia salam saya macam saudara dia. Oh, dia pegang bahu saya. Dengan ni hao ma je. Bau ni hao ma tu cakap. Wah ini belum lagi. Wah ini aku cerita kat kau, jangan main. Kan dia bawa daripada naik bas kan. Ni hao ma. Hao. Oh dia macam teruja. Lepas tu bila saya ambil gambar dengan kawan-kawan kan, dekat ada bilik Cina kan. Sajalah ambil gambar buat kenangan. Ada gambar dalam ni. Saya panggil, Sito saya panggil. Oh dia berlari. Sito tu sini. Sito. Wah, itu guna tahu apa perkataan tu. Ini tahu perkataan mencarut je. Memang? Carut Cina tahu. Tahulah sikit-sikit. At least kalau jumpa dia cakap dengan dia nampak tak takut dengan kita. Terutama orang-orang luar yang diamuk-amukkan, dimomokkan, Islam ni ganas. Dia nampak kita pakai serban. Sama dulu ada kedai baru buka, kedai stationery dekat Ceras. Dekat rumah saya, dia baru buka. Bila saya masuk, saya perasan dia pandang saya daripada pintu.
Sampai saya tengok barang, sampai saya datang ke kaunter. Saya perasan dia pandang. Dia pandang dengan muka yang, kalau pandang biasa tak apa. Muka yang ragu. Saya cakap dengan dia, bos, you pandang saya lain ni, saya senyum. Dia macam malu tau. Tak adalah. Bos, saya duduk sini, saya akan selalu datang kedai you. Baru dia macam mesra. Dia pandang saya pelik lah, bukan dia takut. Dia pelik mungkin. Yelah, dia pandang macam ni, mungkin dia bertanya ni Cina ke Melayu pun ya juga. Tapi bila kita mula mesra, dia, lepas tu perlu mesra dengan orang bukan Islam ni. Perlu mesra. Terutama biar dia nampak Islam ni indah lah. Islam ni bukan ganas. Islam ni bukan bunuh orang. Padahal Islam ni melindungi mereka. Lepas tu kalau apa-apa, barang dia jatuh, kita ambil, kita kena ambil. Ambil, kita bagi, kita senyum. Itu the power of smile tau. Senyum dia mungkin akan membuangkan pandangan negatif daripada agama kita lah. Islam. Kita senyum. Dia tegur kita, selamat pagi, kita kata selamat pagi, bang apa khabar? Panggil dia abang pun tak apa. Hormat dia, bang apa khabar? Ni pengalaman saya lah. Dia akan macam budak-budak pejabat. Dulu saya auditor. Jadi ada budak-budak daripada engineering, mereka kena transfer masuk jabatan saya. Ada 2 orang budak India. Satu nama Edward Wilma Roy. Dia ni memang Christian, budak India Christian. Orang lagi namanya Ruben Das. Diorang ni masih lagi berwhatsapp dengan saya sekarang. Dia tanya khabar, ajak ngetih, masih lagi. Dan budak Roy ni, dia pernah, rupanya diorang ni budak baru kan, engineer baru. Jadi bos letak dekat tim saya lah untuk saya ajar. Jadi saya bawa dia pergi audit dekat Melaka, saya bawa dia dekat Keluang, technical audit, saya bawa dia. Akhirnya bila dah mesra, budak Roy ni dia cakap dengan saya. Dia kata apa? Dia kata, Husaini, dulu saya ingat you orang Kelantan. Sebab fikiran dia, orang Kelantan je pakai macam ni. Sebab dia nampak Islam ni macam Kelantan. Macam itulah, dia faham macam itulah. Saya ingat you orang Kelantan, tapi saya dengar you cakap bukan macam orang Kelantan, dia kata. Dia kata, honestly lah, I cakap dengan you lah. First day, second day, I jumpa you, I takut. Dia takut macam saya ni kasar dengan orang bukan Islam, itulah dia faham. Punya tak terbuka je dia. Tapi bila bos masukkan dalam audit team, masuk bawah you, lagi saya takut. Saya kata, kenapa you takut? Ni dia kata, ini I have a wrong impression lah. Dia ada satu definisi yang salah pada kita. Lepas tu bila saya tengok you buat kelakar dalam kereta, you cerita dengan saya kata, much better daripada orang lain lah, dia kata. Dia kata gitu tau. Saya kata, you ada satu fahaman yang salah pasal Islam lah. Not now, dia kata, not now. Sekarang ni saya okey dah. Sekarang ni saya jumpa orang macam you, saya kata, diorang ni tak ada problem. Diorang ni macam orang biasa juga. Ni. Dia buat pengakuan dengan saya tau. Lepas tu dia mula, dia buat lawak, dia cerita pasal sekolah. Saya pun sama cerita. Kita orang tua kan, kita lagi banyak pengalaman. Dia ketawa berdekat-dekat kadang. Dia dah seronok dengan saya lah. Dia dah seronok dengan saya. Bukan apa, jangan ada satu pandangan yang tak baik. Sebab banyak dimomok-momokkan Islam ni ganas kan. Jadi peranan kita ni, kita pakai tudung, orang tahu kita Islam, kita kena ada peranan ni lah. Terutama pada orang-orang yang agak kepala dia agak terkepung lah. Dan dia banyak memahami pahaman-pahaman dari media. Orang Cina tu datang, dia pandang, memang saya perasan dia pandang saya heran pun ada kan. Lepas tu dia pergi pakai capture card. Capture card yang dekat surau masjid tu, ambil gambar. Buka capture card, ni pula capture card. Orang kata Jakun menang kalau pakai capture card. Ambil gambar. Ambil gambar. Sebab dia tak tengok capture card. Betul, dia balik tu kita angkat tangan. Biar dia pulang dengan satu mesej, Islam ni cantik. Gitu cukup lah kan. Cukup. Tapi kalau kita pandang, kita buat muka keras, muka tegang, muka lemau, tengok lagi dia kata Islam ni ganas. Tu nak kena ada peranan lah. Okey, hidayah ni. Okey. Lepas tu mohon pada Allah, kawan-kawan, anak-anak, saudara kan, yang tak solat ke apa, mohon hidayah, mohon taufik untuk dia lah, mohon. Ya Allah, Engkau yang beri.
Engkau yang kabulkan, engkau yang makbulkan. Aku ni hamba mohon hidayah taufik milik engkau. Sebab tu pergi kedai-kedai bukan Islam, beli kipas, belikan kebanyakan kedai ni milik orang kan. Tengok muka dia, lepas tu kat belakang ada pula dia punya tempat sembah tu. Kita tahu dia ni bukan Islam. Memang selalunya kebanyakan bukan Islam lah orang Cina ni. Kita balik ni kita doa, ya Allah engkau berilah dia hidayah. Pokoknya kita minta lah. Dan secara jujur kadang-kadang kita tak pernah buat. Kita rasa macam lantak dia tak boleh. Rasulullah dia tidak berfikir gitu. Kita kena fikir gitu. Kawan-kawan kita yang bukan Islam yang kita kenal yang bukan kenal. Kadang-kadang kalau boleh cakap dah rapat, macam kawan-kawan saya cakap. Kawan saya yang saya kata yang seorang Roy ni, seorang Ruben ni. Yang Ruben ni saya bercakap dengan dia sebab dia pernah banyak kali tidur satu bilik dua orang dengan saya kat hotel bila kerja outstation. Saya kata, Ben, aku ingat kau ni masuk Islam lah, Ben. Saya pernah cakap. Bang kau, dia makan macam orang Melayu. Nasi dagang, dia bantai. Macam orang Melayu makan. Dia kata, kau ni pun macam orang Melayu kan. Elok kau masuk Islam lah. Dia kata, I'm thinking of that. Dia kata, dia pernah kata, I'm thinking of that. Tapi I need to convince my wife. Bini selalu cakap orang putih. I need to convince my wife. Sebab apa, dia nak masuk Islam, dia nak bawa bini dia. Saya tak apalah, take your time lah. Tapi kalau apa-apa you tak faham, you tanya saya lah. Saya boleh terangkan you. Adalah dia tanya-tanya, akhirnya saya berhenti kerja tempat lain, dia pun berhenti kerja tempat lain. Setakat ni dia tak ada apa-apa cakap lah, saya pun tak ada cakap apa-apa lagi pasal tu. Tapi kawan-kawannya kita dah menyuarakan, macam ada staff seko kat Kelantan, nama dia Epot. Put, P-U-T. Ben Awang, ada Ben. Kita tengok dekat dia punya tag first time jumpa dia, Put. Kita pelik budak ni. Put. Orang Tumpat. Punya orang Siam. Orang Buddha rupanya. Tapi macam Melayu. Dia tanya saya, bang, abang nak jamak takhir ke jamak takdim? Kahwin jamak takyah, dia kata. Saya kata budak ni main semayang. Waktu dia letak saya ingat lagi saya tak lupa peristiwa tu, makan dengan kat kedai nasi ulam cikgu. Kat Kota Baru terkenal ni. Lepas tu dia letak saya kat masjid, kahwin dia sini habis semayang kahwin jamak takyah, dia kata. Aku kata dia ni tak semayang ke budak ni. Lepas tu naik side. Side ni tinggi kat atas bukit. Dia kata, dekat atas tu kahwin letak air kursi. Adalah cerita, macam-macam cerita lah. Kerah sebab kerah. Kahwin letak air kursi. Main saya buka main dia air kursi. Saya kata budak ni air kursi pun tahu. Rupanya turun nampak tenggiling. Lepas tu tenggiling tu gelanggar. Dia ambil tenggiling tu, dia letak belakang truk. Dia kata, kau nak buat apa tenggiling ni? Oh, masak asam pedas. Dia macam ni. Dia kata, budak ni makan tenggiling. Ya Allah, saya punya hati ni bercakap. Dia nak masak tenggiling asam pedas. Tapi dia tak cakap ajak saya makan. Wah, ni baik kalau masak asam pedas tenggiling. Dia macam ni. Saya ingat lagi dia buat ni. Oh, orang kahwin masak asam pedas tenggiling. Ada juga ke mak asam pedas tenggiling? Ikan tenggiri, ikan pari, ikan kembung, ikan mayung. Itu adalah. Saya kata budak ni apa dia makan ni? Lepas tu dia kata, Ji, kahwin kalau nak masuk Islam boleh je. Kahwin je Jawi boleh. Si Malik, ya, saya dia kata. Tapi kahwin orang kahwin tak nak kata. Tu dia kata dia tengah bincang dengan rumah dia. Anak-anak tak apa, anak kecil lagi boleh bawa. Saya tak tahulah sekarang ni. Saya pun dah pencen, dia pun dah pencen kan. Saya tak tahulah apa berlaku pada dia, tak tahulah. Tapi ada tingat juga anak WhatsApp ni. Tanya khabar ikutlah kan. Sebab dia ni potential customer. Tahu? Orang marketing, dia ada non-potential customer, dia ada potential customer. Dia ada high potential customer. Kalau belajar marketing kenapa? Hidayah tu dah dekat tu. Hidayah dekat. Saya kata, orang panggil dia Pot. Demo nak tanya apa-apa, nak tanya orang masjid surau pun tak apa. Demo nak call kahwin pun tak apa. Kalau demo nak masuk Islam, kahwin suruh budak-budak boleh. Adalah budak-budak yang kuat agama
Dekat Kelantan tu kan, budak Telkom. Siapa pula yang bercakap ni? Haji Din. Haji Din buka mic. Okey. Itu hidayah. Mohon dapat pahala. Allah beri tak bagi bukan soal kita. Tapi mohon dapat pahala. Jadi tengoklah kawan-kawan dalam reunion yang bukan Islam ni. Kalau tak ada kuat nak cakap masuk Islam pun, kawan-kawannya kalau dia berbual tu cerita sedikit lah. Dulu staff saya nama dia Goh Pok Siong. Saya ni selalu ingat benda-benda gini, saya ingat. Dia ni asyik duduk termenung. Kami dalam partition, saya duduk dekat dalam bilik. Bukan dalam bilik, saya duduk kat partition juga, jauh sikit lah. Lepas tu sini ada Cina tu, Goh Pok Siong. Lepas tu ada satu lagi Cina nama Daniel. Lepas tu belah sana tu ada Cina lagi. Semua ni staff saya ni. Kita panggil dia Uncle apa dah tua lah. Dia jaga logistik. Goh Pok Siong ni jaga di kontrak insurans. Dia selalu duduk luar. Lepas tu belakang ni ada tempat lapang lah. Selalu dia orang pakai motor. Dia datang motor termenung waktu kerja. Akhirnya saya tanya dia, kau ni aku tengok banyak termenung. Apa masalah kau? Saya tanya lah sebab saya bos dia. Dia termenung. Kat kopi pun dulu tak ada. Dulu komputer pun tak ada kopi. Dulu meja kosong lah. File kan. Buat manually. Lepas tu dia katalah dia ada problem bapak dia tak ada orang jaga. Ginilah adik-beradik macam-macam lah. Saya kata kalau dalam Islam, kami ada satu perkataan yang meredakan hati kami. Saya katalah, nama perkataan tu takdir. Dia kata takdir apa? Takdir ni maknanya Allah dah tetapkan yang engkau akan kena macam ni. Dan kalau Allah tak kata kau tak kena, kau tak akan kena. Tapi kalau Allah takdirkan kau memang kena gini. Dan apa saja keresahan kau, Allah akan ampunkan dosa kau. Apa saja kesakitan kau, Allah akan ampunkan dosa kau. Hatta, saya kata Nabi kami cakap, hatta kau tercucuk duri, Allah akan ampunkan dosa kau. Cucuk duri kaki sakit kena duri. Dan kau demam, Allah akan ampunkan dosa kau. Dia dengar dia angguk. Lama dia mula bertanya lah. Mula bertanya, saya jawab. Lepas tu pernah dia bawa satu list of question panjang. Neraka ni apa? Macam-macam lah. Saya tengok, ni kat pejabat ni. Saya cerita perlahan-lahan, tapi saya tak pernah desak dia untuk masuk Islam. Saya cerita. Akhirnya dia datang rumah saya, dia kata nak belajar agama. Sebab masa tu rumah saya tak sibuk mengajar lagi lah kat luar. Saya kata elok masuk Islam dulu. Baru belajar agama. Tak, dia nak belajar agama dulu. Jadi dia belajar agama sampai satu, dia kata nanti tahun depan jadi dia adalah satu hari saya lupa lah, 28 bulan 6 ke gitulah. Hari tu dia akan masuk Islam. Lepas tu dia datang lah belajar, bertanya, belajar gitulah. Belajar ringkas. Lepas tu minum air gitulah. Minum air. Lepas tu sampai jadi dia bawa sejadah. Dia bentang. Dia kata, dia panggil saya Husaini. Ni, you tengok air semayang, okey tak? Kalau okey, saya masuk Islam malam ni. Sebab ini ada jadi saya, dia kata. Kami masa hari tu, kami punya berdoa, rumah Syed Qorimi ni. Syed Qorimi buat makanan berat-berat sikit lah. Maknanya harap-harap dia masuk Islam, kita raih kan lah. Dia pun bentang. Dia baca, Allahu Akbaru Kabira, walaupun pelik-pelik lah kan. Tak adalah macam orang Islam baca. Kalau dia kata okey, banyak tak okey lagi. Fatihah pun banyak bunyi tak betul. Lepas tu dia bersalam. Lepas tu dia kata, okey tak? Saya buat macam ni. Okey lah, you. Saya tak nak jumpa orang bukan Islam boleh baca macam you. Betul. Okey lah. Kalau okey, saya nak masuk Islam. Tadi itulah. Nama dia Goh. G-O-H. Budak, anak-anak saya suka usik dia. Go to school. Budak-budak kan belajar bahasa Inggeris kan. Go to cinema. Anak-anak saya yang besar ni ingat lah. Dia masuk Islam. Akhirnya dia jadi Bilal kat surau UPM. Sekarang ni lah. Jadi Bilal tu. Itu nama hidayah. Saya cakap dengan dia, kalau malam ni tiba-tiba you rasa nak masuk Islam, you kat rumah, you call I datang rumah you. Sebab saya takut dia mati. Tu Rasulullah punya PA kan, personal assistant, ada seorang budak bukan Islam, budak remaja. Sakit tenat. Rasulullah kata,
engkau Islam, masuk Islam. Dia kata tak, aku nak minta kebenaran mak bapak aku, dia kata. Tak, engkau masuk Islam. Pokoknya engkau mati, engkau tak kekal dalam neraka. Maknanya kalau orang Islam, dia ada buat dosa, dia masuk neraka. Tapi tak kekal, sebab dia ada Islam. Allah kata engkau masuk Islam. Hari ni dia masuk Islam juga. Tu saya nak cerita apa ni? Cerita hidayah. Ada orang dipilih. Ada orang dalam keadaan kelabu-kelabu asap, dia boleh berubah. Ramai orang berubah, saya tengok. Ramai orang berubah. Jarang orang baik tiba jahat. Jarang. Tapi orang jahat jadi baik ni ramai. Lepas tu, dalam beriman pada Allah ni, kita kena yakin Allah boleh beri hidayah pada siapa yang dia kendaki dan Allah boleh tak beri hidayah pada siapa yang dia tak nak. Sebab apa? Dia ada kendak. Kendak tu nama dia iradah. Jadi jangan lupa mohon benda ni hari-hari. Walaupun kita rasa kita dalam hidayah, jangan lupa mohon. Lepas tu diajar oleh ulama, Imam Syafi'i ni, dia pernah baca doa kunut di luar semayang. Orang panggil dia majlis makan, orang suruh dia baca doa, dia baca doa kunut. Jadi kalau kita baca doa kunut boleh tak? Orang nampak pelik kan? Mak Min baca doa selamat Mak Min. Ni ada jadi anak saya. Allahumma hadina fi man hadait. Nanti orang kata subhanallah. Doa kunut lah tu. Orang pernah tanya guru Imam Syafi'i ni gurunya hebat. Wahai guru, tadi kami minta baca doa selamat. Kenapa tuan guru baca kunut? Dia kata kunut ini antara doa yang paling sempurna. Jadi boleh baca luar semayang? Boleh. Dia pun baca doa kunut. Apa nombor satu? Allahumma dina fiman. Tu hidayah tu. Benda yang paling mahal ni hidayah. Lepas tu bila doa kunut ni kena minta betul. Okey. Dah. Sambung. 21. Panjang cerita hidayah ni. Okey. Semoga Allah rahmati kita dan beri kita hidayah dan taufik. Dia beri kita kekuatan untuk taat dan beri kita kekuatan untuk meninggalkan segala kecil-kecil maksiat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.